Apabila berlaku salah satu tanda daripada tanda besar kiamat, tanda seterusnya akan berlaku dalam tempoh yang singkat. Ketika berlaku ujian yang paling besar iaitu kemunculan Dajjal, hanya iman seseorang yang mampu menyelamatkan tuannya daripada ujian tersebut. Ada orang dia kata, Ustazah, insya-Allah kita selamat. Sebab Nabi dah bagi tahu awal-awal dah. Dajjal tu mata dia sebelah aja. Kemudian ada tulis kafarah. Saya dah bagi tahu dah anak cucu saya. Kalau keluarlah benda ni, esok jangan ikut. Ia bukan boleh dilawan dengan fizikal. Tetapi hanya orang yang kuat iman saja yang mampu berhadapan dengan fitnah Dajjal. Saya bagi tahu bayangan macam ni. Contohnya lah ibu-ibu sekalian, muslimat, muslimin sekalian. Tiba-tiba ada orang kaya. Ada orang kaya raya. Dia pun letak ada segunung emas. Dia kata, makcik-makcik, bolehlah kalau nak ambil sekilo seorang. Sekilo berapa ya? Makcik-makcik biasa tak pergi kedai emas, ibu-ibu pergi kedai emas nak beli emas kilo, ada? Tak ada. Sekilo berapa harga? Oh, 1 gram adalah beli. Kalau sekilo ni mungkin ratus ribu ke? Lebih lagi? Oh ya? Gram pun dah mahal. Masya Allah. Okey, tak apa. Tapi dia memang kaya raya. Dia nak bagi 1 kilo seorang. Percuma. Waktu tu pukul 2:30 sampai pukul 4. Waktu sama ceramah saya. Agak-agak ada tak orang datang sini? Tak ada. Di beratur tu daripada malam tadi beratur. Dan berita tu tersebar seluruh Malaysia. Daripada seluruh negara akan pergi. Betul ke tidak ni? Betul. Yang tak ada gigi pun beratur sama. Pada dah tua. Panggil anak cucu satu keluarga. Satu keluarga boleh 20 kilo. Kaya raya. Mata dia sebelah aja. Ada tulis kafarah. Kita kata tak. Subhanallah. Dajjal bukan bagi tawaran segunung emas saja. Bahkan ketika itu, saat itu kemarau, kelaparan, tidak ada makanan. Ketika itu pelbagai kemelaratan, kebinasaan, kematian yang dahsyat. Ibu bapa terpaksa melihat anak mati kelaparan. Macam-macam kemusnahan yang berlaku. Allahu Akbar. Hari ini kita bukan tak ada emas, bukan tak ada makanan. Tapi kalau ada tawaran segunung emas yang percuma, semua orang akan kerumun. Pasti. Bahkan daripada dekat dan jauh. Yang sakit lutut pun beratur sama. Lupa semua. Hari ini kalau kita ditawarkan dengan dunia, dalam keadaan kita dah ada dunia, kita akan kalah. Bayangkan saat Dajjal datang, saat itu dunia tidak ada. Hanya orang yang ada iman yang kuat saja yang mampu berhadapan dengan Dajjal. Sebab itu bila kita bercakap tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, Masya Allah. Kita perlu ada rasa ketakutan dan Nabi beri kita bekal. Hafal, beramallah, tadaburlah 10 ayat yang terawal surah Al-Kahfi. Tapi dah umur 50, 60, tak hafal-hafal lagi. Kalaupun kita hafal tak sempat jumpa Dajjal, barakah kita hafal, insya-Allah anak cucu kita akan hafal juga. Jangan kita duk sibuk, duduk tekan anak cucu. Ni Wan nak ingatkan hafal ni 10 ayat ni. Wan tak jumpa, kamu yang jumpa. Subhanallah. Barakah seorang nenek yang solehah akan turun barakah itu kepada anak, kepada cucu. Setiap ibadah yang kita buat hari ini bukan untuk kita saja. InsyaAllah kebaikan itu akan diperturunkan. Allah nampak usaha kita seorang nenek tua. Tapi bimbang tentang zuriat keturunan. Sentiasa mendoakan. Saya pernah satu hari itu ceramah. Di hadapan saya semua pelaku jenayah syariah. Kena tangkap khalwat, kena tangkap di rumah urut, tangkap kat pub, minum arak, semua-semua. Orang muda kebanyakannya dalam 100 orang. Di belakang sekali, ada seorang anak muda muka baik, muka soleh. Duduk keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Lepas tu saya ni kan dah susah hati penceramah, memang tak suka tengok keluar masuk tu kan. Lepas tu saya pun selang sekejap saya cakap,
Ada siapa tak nak suruh kita sama-sama doakan untuk dia supaya dia tu tenang sikit? Sebenarnya saya dah tak tenang dah tengok dia keluar masuk tu. Lepas tu dia cepat angkat tangan. Ustazah, doakan saya. Nak doakan apa, Encik? Doa supaya bos saya, mak ayah saya tak tahu saya kena tangkap. Ada perempuan kat depan saya pula, umur dah 40 lebih. Ustazah, doakan juga saya supaya suami saya tak tahu saya kena tangkap khalwat. Saya tanya puan rasa lagi takut pada suami ke lagi takut dengan Allah? Tak apalah Ustazah, bab taubat dengan Allah tu urusan saya lah. Tapi yang saya risau kalau suami saya tahu, saya tak tahulah macam mana. Cara dia bercakap tu tak rasa takut dengan dosa yang dilakukan. Tetapi kita tidak boleh menghina orang yang berdosa. Sebab apa? Ramai mana orang yang dekat dengan Allah kerana dosanya. Dan ramai mana orang yang jauh dengan Allah kerana ibadahnya. Daripada ibadah dia jadi riak, takabur, ujub. Ada orang yang berdosa, dia makin dekat dengan Allah, menangis di malam hari, mengenangkan dosa-dosanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Lepas tu kan, lepas daripada ada masa rehat tu, saya jumpa encik yang belakang, budak muda. Saya kata, dia datang jumpa, saya kata, minta maaf encik kena tangkap sebab apa ya? Saya kena tangkap dekat rumah urut Ustazah. Encik dah nikah? Belum lagi, saya muda lagi. Ustazah, saya anak sulung, saya baru dapat kerja ni Ustazah. Yang telefon tadi saya keluar masuk, bos saya telefon. Tak boleh bos saya tahu Ustazah yang saya kena tangkap. Kalau tak saya kena berhenti kerja. Sebab apa? Mak saya seronok saya dapat kerja. Saya tanggung adik-adik saya Ustazah. Saya jaga semayang, saya orang baik Ustazah. Saya masuk rumah urut tu sebab kawan saya duduk ajak, duduk pujuk. Dan masa kena tangkap tu Ustazah, saya tak sempat lagi kena urut. Betul ni. Saya tak sempat lagi kena urut Ustazah. Dah kena tangkap. Kawan saya tu, dia selalu dah dapat urut. Tak pernah pula kena tangkap. Saya kata, ya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah berkat doa ibu bapa kamu. Mungkin nenek kamu, nenek yang soleh. Datuk kamu, datuk yang soleh. Mungkin mak ayah kamu doakan supaya zuriat keturunan dipelihara oleh Allah. Jadi ahli syurga Allah. Yang tangkap kamu bukan penguasa, tapi Allah yang tangkap kamu. Allah yang qahar, ya jabar, yang maha memaksa. Allah yang paksa kamu untuk berada di sini pada saat ini. Bayangkan kalau kamu tak kena tangkap hari itu, kamu jumpa tak saya? Tak. Kamu suka tak hadir majlis ilmu? Tak. Saya tak biasa Ustazah. Akhirnya Allah paksa kamu hadir dengan ceramah saya pagi sampai petang. Biasanya dengan Pelaku Jaya Syariah, mereka bagi pagi sampai petang. Saya buat macam-macam aktiviti, macam-macam program. Sampai petang, saya kalau boleh yang lelaki, semua menangis juga. Memang kebanyakannya mereka menangis. Sebab apa? Biasanya pelaku jenayah syariah, bila kita buat sesi meluah perasaan, melalui tulisan, kita tunjuk dulu ada video apa, sentuh hati dulu apa semua. Bila saat dia mula tulis, 80% adalah dendam mereka terhadap ibu ayah.